So kita masuk pula rintangan dalam. Okey, rintangan dalam tu apa benda pula? Rintangan dalam adalah rintangan. Dia adalah rintangan, simbol dia R kecil, disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel keris. So kalau dalam bateri kita tu dia ada bahan kimia kan. Kalau kita belajar topik redox kimia tu, yang menghasilkan tenaga elektrik itu adalah tenaga kimia, datang daripada tenaga kimia dalam elektrolit. Elektrolit adalah bahan kimia yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam dua keadaan, leburan ataupun aqueous. Maka kat sini ada jenis-jenis elektrolit dia. Kalau sel kering ni adalah alkali lah, larutan alkali. Maka elektrolit dia alkali, alkaline battery lah kalau bahasa Inggeris tu. Okey, maka elektrolit ni dia ada ion-ion, ada molekul-molekul kan, ada zarah-zarah yang adalah dalam elektrolit tu. Maka disebabkan ion-ion tu dan elektron juga, maka berlakulah sedikit kerintangan. Adalah kerintangan untuk melepasi ion-ion tu. Ion-ion tu sebagai halangan lah elektron untuk bergerak di dalam elektrolit. Maka rintangan yang disebabkan oleh elektrolit tu dari segi bahan tu sendiri kita panggil rintangan dalam. Simbol dia A kecil. Dia berbeza dengan rintangan dalam wire. Rintangan dalam wire yang kita belajar sebelum ni, disebabkan dalam wire tu ada atom-atom elektron nak lalu dia terpaksa merentasilah atom-atom yang dah ada dalam wire. Yang ni kita panggil rintangan biasalah, rintangan luar. Rintangan luar. Simbol dia R besar. Yang ni rintangan dalam, ada dalam bateri sahaja. Dia wujud dalam bateri, tak ada dalam wire lah. Wire kita panggil rintangan luar. Okey, so apa kesan rintangan dalam ni? Kewujudan rintangan dalam bateri, apakah kesan dia? Dia boleh menyebabkan yang pertama kehilangan tenaga dari segi haba lah dalam sel keris. So kalau kita pegang bateri yang sedang mengalirkan elektrik, kita akan rasa panas sedikit. Haba tu datang daripada rintangan dalam. Okey, nombor 2, susutan voltan apabila arus mengalir di dalam litar yang lengkap. So kalau bateri dia, contohlah bateri biasa tu 1.5 volt. Yang ni adalah DGE. Yang dia tulis tu, label dekat atas bateri 1.5 volt tu adalah DGE. DGE dia asal dia daya gerak elektrik. Dia boleh membekalkan 1.5 volt. Tetapi bila kita sambungkan ke alat elektrik kan, alat elektrik yang kecil, kita dapati bukan 1.5 volt yang melalui alat elektrik tersebut, kemungkinan 1.49 volt. Okey, maka kita ada susutan voltan sebanyak 0.01 volt. So susutan voltan ni adalah disebabkan oleh rintangan dalam. Sebab kerja oleh bateri tu, dia kena buat kerja juga di dalam dia. Dalam dia tu ada elektrolit, di mana ion-ion elektrolit itu membekalkan rintangan. Maka elektron pun kena melepasi juga rintangan dalam bateri dan juga rintangan di luar. Cuma rintangan di dalam kecil lah bilangan kerja yang diperlukan berbanding rintangan di luar. Sebab nak tentukan beza keupayaan, kita kena tentukan rintangan. Siapa rintangan tinggi, dia kena buat kerja lebih, maka voltan dia lebih. Siapa rintangan rendah, kerja dia kurang, maka rintangan dia punya beza keupayaan dia pun kurang. Tu kalau kita tengok dari segi relationship lah, hubungan antara voltan dengan rintangan. Tapi arus dia terbalik. Arus kalau rintangan tinggi, arus dia kena rendah lah, sebab dia slowing down kan. Kalau rintangan dia rendah, arus dia akan tinggi. Tapi kat sini kita nak compare. Voltan asal jumlah semua 1.5, tapi kenapa pergi dekat alat elektrik jadi 1.49? Kalau ada bacaan voltmeter lah kan, kalau ada bacaan voltmeter ni kita dapati 1.49. Kenapa? Mana hilangnya 0.01 tu? Pergi mana? 0.01 ni pergi dekat dalam bateri tu sendiri. Dia diriliskan haba, dia meriliskan haba, membebaskan haba lah, disebabkan rintangan dalam. Maka adalah berlaku susutan voltan. Okey, so kalau kita tengok gambar rajah ni, yang sebenarnya kalau kita lukis litar kan, yang ni semua simbol bateri je lah. Tetapi sebenarnya dalam bateri ni pun ada rintangan dia yang tersendiri. Maka kita boleh lukis
Simbol bateri biasa tu, yang ni DGE ataupun EMF, dan dalam bateri tu ada rintangan dalam huruf R kecil. Maka rintangan luar R besar lain lah. Rintangan luar R besar yang lain. Maka kita kena consider juga benda-benda yang dalam bateri tu untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Sebab sebelum ni kita tak consider pun ada rintangan dalam tu. Sekarang ni kita kena tahulah adanya wujudnya rintangan dalam yang menyebabkan susutan voltan. Okey. Kali ini kita nak carilah susutan voltan tu macam mana boleh dapat 0.1. Okey. So, kalau kita punya litar kita macam ni, arus dulu lah, arus daripada positif ke negatif. So, ni arus mengalir. I besar kembali semula ke negatif, terminal negatif. Maka arus mengalir daripada terminal positif masuk perintang dan kembali semula ke bateri. So voltmeter kita dekat kali ni dekat perintang tu lah. So dia akan bagi bacaan rintangan. Dia bagi bacaan beza keupayaan, silap, beza keupayaan. Beza keupayaan sebab dia antara dua titik saja. Antara dua titik. Maka antara dua titik ni bukan litar yang lengkap, maka dia bagi beza keupayaan saja. Okey, maka susutan voltan yang kita dapat, kita kata tadi susutan voltan disebabkan rintangan dalam. Rintangan dalam. Maka kalau guna hukum Ohm, V sama dengan IR, susutan voltan yang kita nak cari V, maka kita I ni darabkan dengan R. R kita bukan R besar lah, R kecil lah kali ni. Maka I darab dengan R kecil sebab rintangan dalam. Rintangan yang dalam tu punya, bukan rintangan luar. So, susutan voltan datang daripada rintangan dalam, I besar darab dengan R kecil. Maka yang ni kita boleh cari lagi satu formula. Kita ada DGE asal, total kan, total voltan. Lepas tu kalau kita baca dekat voltmeter, tolak V, bacaan voltmeter. Sebab bacaan voltmeter ni akan bagi yang tadi itulah 1.49. Dia tak akan bagi bacaan 0.01, tapi kita tahulah hilangnya 0.01 tu. So macam mana kita nak tahu hilangnya 0.01? Kita ambil total daripada bateri, label dekat bateri tu, tolaklah dengan bacaan dekat voltmeter. So yang ni adalah formula basic saja untuk mencari susutan voltan, berapa banyak yang telah hilang. Yang pertama yang mudah lah, ambil total tolak bacaan voltmeter. Kalau tak mau cari ni, kita boleh guna cara lain. Kita boleh cari I darab dengan R. Maka daripada formula ni kita boleh tahulah rintangan dalam tu berapa. Sebab rintangan dalam kita tak boleh nak ukur secara direct. Kita kena buat eksperimen lah untuk mencari rintangan dalam.